Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab ketiga dalam perniagaan tingkatan 4 iaitu penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Yang mana hari ini cikgu akan berfokuskan hanya kepada satu sahaja iaitu maksud visi, misi dan objektif perniagaan itu sendiri. Jadi tolong ambil berat iaitu menekankan apa itu maksud visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, kita teruskan ya. Okey, setiap organisasi itu apa? Syarikat. Okey, setiap syarikat atau perniagaan, senang cerita perniagaan. Perniagaan terdiri daripada milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi kan yang kita dah belajar pada bab pertama. Jadi setiap perniagaan ini mempunyai visi, misi dan objektif. Okey, setiap perniagaan ini mempunyai visi, misi dan objektif. Okey, apa dia tu visi, misi dan objektif? Visi, misi dan objektif ini merupakan unsur utama perancangan strategik yang menetapkan hala tuju perniagaan. So visi, misi, objektif ini merupakan garis panduan dalam membuat keputusan. Iaitu menjadi panduan kepada perniagaan untuk membuat keputusan kepada perniagaan. Dia nak buat keputusan untuk perniagaan dia sendiri. Okey. Visi, misi dan objektif merupakan unsur utama perancangan strategik dalam mencapai matlamat dan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang ni kelas dia melebihi 5 tahun dan ke atas lah. Ya, itu jangka masa panjang. Yang mana saya suka sebut VMO. Dia VMO kelas VMO. Kenapa? Sebab perkataan depan dia visi, V, misi, M, O adalah objektif. So, sebutan dia adalah VMO. Jadi, senang ingat saya selalu sebut VMO. Okey, VMO merupakan unsur perancangan strategik dalam mencapai matlamat dan kelangsungan perniagaan. Kelangsungan perniagaan bermaksud perniagaan itu akan berkekalan iaitu berlangsung dan terus berlangsung. Maksudnya terus menerus berjalan seperti biasalah. Itu maksud dia. Tahun ke tahun, tidak ditutup lah. Itu maksud dia. VMO juga dijadikan panduan bagi sesebuah organisasi membuat keputusan dan tindakan perniagaan. Okey, nanti kamu akan lebih faham kenapa dikatakan VMO ini adalah panduan untuk sesebuah organisasi dalam buat keputusan. Okey, kamu akan faham lepas kamu tahu apa itu visi, misi dan objektif. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey, yang pertama adalah visi dahulu. Okey, visi. Visi merupakan penetapan perancangan kewujudan organisasi. Okey, senang cerita, visi ini adalah penetapan kenapa sesebuah organisasi itu diwujudkan. Macam kita, kenapa kita nak buka kedai kasut? Apa matlamat paling besar ataupun fokus paling besar ataupun tujuan paling besar penubuhan perniagaan kasut kita. Itu contoh. Itu adalah visi iaitu perancangan kewujudan organisasi. Kejap lagi cikgu tunjuk contoh, okey? Kedua, visi juga melibatkan fokus masa hadapan. Fokus kamu masa hadapan, fokus perniagaan masa hadapan. Kenapa? Apa nak jadi perniagaan kita ni masa hadapan? Takkan hari ni satu kedai, tahun 2020, 2030 pun satu kedai je satu-satunya. Jadi, kita visi ini melibatkan masa hadapan, fokus masa hadapan kita. Kita nak menjadi sebuah perniagaan yang bagaimana. Itu dia. Ya. Kemudian, samalah dengan perancangan jangka masa panjang yang makan lebih daripada 5 tahun. Okey? Visi pula adalah visi juga, masih kita dalam visi Visi juga menjadi panduan dalam membuat keputusan dan tindakan. Ya, kita tak boleh main buat suka hati saja. Kita kata okey kita nak jadi, kita nak contoh sebagai pelajar, kita pun ada visi kita. Contohnya kita nak jadi doktor. Okey? So macam tu juga dengan perniagaan. Perniagaan nak ada 10 buah cawangan di Malaysia. Itu adalah visi ataupun matlamat utama yang itu memastikan hala tuju yang tepat. So bila nak ambil keputusan tu kena fikir yang itulah, ya. Okey, kita tengok kepada misi.
Okey, misi adalah pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat sesebuah perniagaan. Ya, dia adalah satu pernyataan ringkas sahaja menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan. Menerangkan visi tadi. Itu dia. Dia menerangkan visi tadi. Ataupun bagaimana nak mencapai visi tadi. Itu dia. Kemudian dibentuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan. Ya, dibentuk supaya menjadi ketetapan ukuran. Ketetapan tu ukuran atau panduan dalam melakukan aktiviti perniagaan. Okey. Satu-satu kita akan lihat contoh. Bila lihat contoh kamu akan faham lah. Okey. Tapi maksud ni juga kamu kena tahu ya. Kalau pernyataan ringkas tu apa kelas? Misi. Kalau penetapan perancangan kewujudan organisasi apa tu? Visi. Itu contoh. Okey, cikgu pergi kepada objektif pula. Okey. Objektif pula merupakan pembentukan maklumat. Okey. Pembentukan maklumat yang lebih khusus. Okey. Membentuk maklumat yang lebih khusus. Okey. Kemudian boleh diukur. Boleh diukur. Macam mana boleh diukur? Nanti kamu tengok. Bagi organisasi mencapai matlamat. Okey. Sesuatu objektif boleh diukur sekali lagi secara kuantitatif. Kuantitatif ni kuantiti lah. Ataupun nombor ataupun bilangan. Supaya aktiviti perbandingan dibuat secara khusus. Okey, jom kita tengok contoh pula. Okey. Ini adalah contoh visi. Visi tadi cikgu tulis balik dekat sini adalah penetapan perancangan kewujudan organisasi. Lepas tu dia kata melibatkan fokus masa hadapan dan jangka masa panjang. Cikgu garis ni semua key point. Fokus masa hadapan, jangka masa panjang. Lebih 5 tahun cikgu kata tadi. Lepas tu menjadi panduan dalam membuat keputusan. Okey, kita tengok contoh visi. Ini adalah visi syarikat pengeluaran buku. Ini cikgu ambil buku lah. Ya. Okey, apa visi syarikat buku ni? Okey, syarikat buku ni dia bervisi ataupun meletakkan visinya iaitu kami beraspirasi untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Itu dia punya orang kata niat utama dia. Niat atau niat? Niat utama dia, tujuan utama dia, kenapa dia nak buka syarikat buku. Kami beraspirasi untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Itu niat dia. Okey? Boleh? Visi? Okey. Tadi visi sudah. Sekarang misi ya. Okey, ini contoh misi. Cikgu tulis sekali lagi. Okey, misi tadi adalah misi apa tu misi? Pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan. Kemudian misi dibentuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan bagi mencapai matlamat. Okey, contoh di sebelah kanan tu. Pengeluaran buku. Tadi visi pengeluaran buku kan dia beraspirasi untuk untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi kan. Okey. Sekarang misi dia pula, kami akan berusaha secara berterusan untuk menjadi penerbit buku terulung dalam negara dan memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat. Iaitu bila dia penuhi permintaan masyarakat, maka mungkin tercapailah visi dia untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Okey, itu adalah misi dia bagi mencapai visi. Objektif pula, okey, contoh pada objektif. Objektif kita tengok dulu, merupakan pembentukan maklumat yang lebih khusus. Khusus ni spesifik. Spesifik, lebih jelas, terperinci, lebih nampak dilihat. Itu contoh dia. Okey. Kemudian boleh diukur. Boleh diukur, boleh diukur. Okey, contoh syarikat buku juga tadi. Okey. Objektif untuk syarikat pengeluaran buku adalah kami akan menerbitkan sekurang-kurangnya 75 judul buku bukan ilmiah dan 120 judul buku ilmiah. Nampak tak? Boleh diukur kan? 75, 120 boleh diukur.
Dan spesifik iaitu lebih khusus. 75 apa? Bukan ilmiah dan bukan ilmiah. Itu contoh. Ya, ini adalah objektif. Boleh? Okey? Jom tengok perbezaan sekali lagi. Vimo. Visi, kami beraspirasi untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Ini adalah sesuatu perkara yang tidak boleh dicapai dalam jangka masa pendek. Okey, ini adalah sesuatu perkara yang boleh dicapai dalam jangka masa yang panjang. Okey? Kemudian macam mana nak memastikan rakyat Malaysia ni lahirnya mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan? Iaitu cuba untuk berusaha untuk menjadi penerbit buku terulung lah. Menerbitkan buku. Terus-terus menerbitkan buku. Kemudian dan memastikan permintaan semua lapisan masyarakat itu dipenuhi. Itu misi dia bagi mencapai visi syarikat. Okey, nak capai misi pula, okey, buku terulung, nak jadi penerbit buku terulung kena ada objektif yang baiklah, iaitu menerbitkan, yang ini dia punya orang kata sebagai panduan nak melaksanakan misi tersebut. Pastikan 75 judul buku bukan ilmiah diterbitkan dan 120 judul buku ilmiah setiap tahun. Ini dia. So perlu dilaksanakan, barulah tercapainya misi dan barulah tercapainya visi. Okey? Boleh? Jadi untuk memperkukuhkan lagi kamu punya pemahaman, memperkukuhkan lagi kamu punya pengetahuan, okey, untuk membanding beza VIMO ini iaitu visi, misi dan objektif. Okey, cikgu ada sediakan latihan, okey, yang cikgu akan kongsikan dalam grup. Maka bersiap sedialah untuk melaksanakan latihan tersebut. So belajarlah rajin-rajin untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.